Assalamualaikum. Jumpa lagi kita. Hari ni kita buat video kedua berkenaan dengan apa yang aku katakan tadi. Memang koyaklah orang politik. Semua pakai kecut lah kalau aku ceritakan benda ni kepada masyarakat supaya masyarakat faham apa yang kita sepatutnya buat, ya? Dan kenapa politik ini tidak dapat diteruskan lagi. Minta video aku ni pergi sampai ke peringkat Perdana Menteri, sampai ke peringkat Parlimen yang dibertua, sampai ke istana. Tak apa, cadangan aku ini adalah cadangan semata-mata, ya. Dan kita sama-sama fikirkan, ya. Okey, kalau dah situasi politik berlaku perebutan kuasa sehingga menyebabkan Melayu berpecah belah kepada banyak puak parti politik, di mana datangnya kata Melayu itu bersatu? Disebabkan politik inilah Melayu berpecah belah, sehingga menyebabkan Melayu itu lemah. Nampak dah ni? Masing-masing nak berebut jawatan, masing-masing berebut nak jadi PM, masing-masing berebut nak jadi menteri. Dan kenapa adanya menteri sampai 70 orang ni? Sebab kekuatan Perdana Menteri bergantung kepada menteri-menteri yang 70 orang ni. Sebab apa? Nak menguatkan kuasa, nak menubuhkan kerajaan pusat, hendaklah mendapat sokongan majoriti. Dan majoriti itu terletak pada 70 orang menteri ini. Dan jika mereka ni tidak memberi sokongan, Perdana Menteri tak boleh naik jadi Perdana Menteri. Jadi atas dasar inilah menyebabkan untuk nak pegang satu jawatan Perdana Menteri, negara perlu habiskan duit berjuta-juta setiap bulan untuk bayar gaji-gaji menteri, sehingga menyebabkan 70 orang menteri, kanan, kiri, atas, bawah, celah, macam-macam menteri lah ada. Kenapa wujud sampai 70 ni? Sebab ni lah. Sebab setiap menteri tu dia ada tempat yang mendapat sokongan rakyat. Jadi sebab tu nak menguatkan kedudukan, untuk menang kerusi Perdana Menteri, kedudukan Perdana Menteri, kena lantik semua sekali. Dan semua yang dilantik ni adalah demand. Kalau tak bagi jawatan, kami tidak memberi sokongan. Inilah masalah dia. Inilah yang dikatakan Perdana Menteri itu tersepitlah dengan ni semua. Dan tak masuk lagi cerita lompat parti ni semua. Kalau lompat parti lagi jahanam. Lompat parti of course mesti berlaku punya. Sebab apa tak berani kuat-kuasakan akta lompat parti? Sebab akan ramai orang politik ni semua bankrupt. Mereka ni semua menang satu-satu kedudukan, menang satu-satu pilihan raya, pinjaman-pinjaman bank mereka, daripada segi beli kenderaan, beli rumah, beli harta, aset apa semua pinjaman mereka ni adalah 5 tahun. Faham? Dalam tempoh 5 tahun, kalau mereka habis sepenggal, hutang semua dah habis, harta benda dah kaya raya dah semua. Sebab tu kita tengok orang politik kaya-raya. Mereka semua diberi loan 5 tahun, sepenggal punya loan. Lepas sepenggal, dah kaya dah. Faham? Jadi bagi yang tamak, nak teruskan lagi sepenggal. Mana yang rasuah, lagilah kuat. Nak keluar tak boleh. Lepas jawatan, kena korek. Kalau main korek-korek ni nak bagi tahu ni. Aku pantau lama dah. Daripada kementerian, sampailah ke jabatan, sampailah ke agensi-agensi. Aku heran kenapa dia orang tak pandai korek. Kalau bak korek-korek ni, serah kat jebat dahaka. Tulang belulang nenek-nenek, tok nenek dia orang, moyang dia orang tanam dekat jerat mana, Cina ke, kat kubur mana ke, campak kat tong sampah mana pun aku boleh tahu. Jadi masakan negara kita, pintu sempadan boleh ceroboh, boleh seludup keluar masuk. Kalau minyak paket boleh hilang pergi keluar negara, kuman COVID lagilah boleh masuk. Faham ni? Sebab tu aku fikir derang ni semua suka. Kalau diberi pengampunan, semua orang politik, kalau lepaskan jawatan, dosa-dosa kau semua diampunkan. Dan tidak ada satu orang pun boleh diheret ke mahkamah untuk pendakwaan selama dia terlibat dengan pentadbiran kerajaan. Kalau diberi offer macam ni, ramai orang politik akan berundur diri. Pasal apa? Selamat. Tapi kalau berundur dalam keadaan tak ada jaminan ni, dia orang takut. Bukti jelas. Tok Najib tu Perdana Menteri tau. Tok Zahid tu Timbalan Perdana Menteri, pernah jadi Menteri Pertahanan, pernah jadi Menteri Dalam Negeri. Jawatan semua kau-kau punya.
Kalau tumbang, naik turun mahkamah. Nah, cas berpuluh-puluh. Sebab tu jangan hilang jawatan. Yang kita duk sorak kata Tun Mahathir, songlap Tun Mahathir jahanamkan negara ni. Pernah tengok Tun Mahathir diheret naik mahkamah? Tak pernah. Itu sebab aku kata apa? Engkau orang duk tuduh Tun Mahathir tu makan rasuah lah, apalah, semua kaya kan, itulah songlap semua. Heretlah dia pergi mahkamah. Tak ada masalah. Kalau betul boleh buktikan, heret dia pergi mahkamah. Kalau tak boleh, ni semua sembang kari bewak je nak buat apa? Betul tak? Jadi, aku berpendapat, ya, minta kalau boleh Yang di-Pertuan Agong, Raja-Raja Melayu, ya, Majlis Raja-Raja dan Dewan Parlimen yang di-Pertua, cuba tengok cadangan saya, ya. Cadangan saya, pilihan raya tidak perlu diadakan lagi, ya. Cuba buat cadangan yang mana setiap parti politik dia berdaftar dan tidak boleh ada lagi parti politik baru. Contohnya beginilah, ya. Tak perlu ada pilihan raya. Setiap 5 tahun kita akan pindah pentadbiran kerajaan kepada parti lain secara automatik. Tak payah sibuk nak buat PRU. PRU ni semua belanja duit negara berapa banyak nak adakan PRU. Lepas tu dah adakan PRU, menang pilihan raya, YB pula duk lompat sana lompat sini. Jadi apa gunanya pilihan raya tu? Pilihan raya tu sudah tak jadi relevan lagi dah sekarang ni. Jadi apa yang perlu kita buat? 5 tahun pertama bagi dekat PAS. Suruh dia takbir, suruh dia perintah. Sebab dia nak sangat kan, bagi kat dia. Gaji semua kontrol. Tak boleh banyak-banyak sangat. Kenapa menteri-menteri ni nak gaji banyak sangat? Minyak masak pun tak boleh jaga, telur ayam pun tak boleh jaga. Betul tak? Baru ni ada buka satu tawaran pembelian rumah di Selangor, Puncak Alam tak silap aku. Bagi mereka yang berpendapatan 3,000 ke atas, tak ada masalah. Weh, rakyat Malaysia kebanyakannya 3,000 ke atas ke? Kebanyakannya 1,500, 2,000 je gaji dia. Faham ni? Ini nak tolong ke? Ini bukan nak tolong. Besok keluar cerita, kami dah offer dekat orang Melayu tak beli. Jadi terpaksa jual kepada bangsa bukan Melayu. Nampak ni? Tapi sebenarnya memang tak nak bagi orang Melayu lah kalau buat macam tu. Faham ni? Jadi cadangan saya, 5 tahun pertama bagi dekat PAS, 5 tahun kedua bagi kat PKR, 5 tahun ketiga bagi kat UMNO. Tak apa, bagi. Tetapi hendaklah menguatkuasakan satu undang-undang keras. Sekiranya mana-mana parti politik yang dah lepas tempoh 5 tahun pemerintahan dia, masuk parti politik baru dan didapati pemerintah yang sebelum tu ada melakukan rasuah, pengkhianatan ataupun pecah amanah, pensonglapan, tiada hukuman lain melainkan penjara 20 tahun atau hukuman mati. Macam ada berani. Ini menunjukkan kalau ini dibuat, tak ada menteri yang berani songlap, tak ada menteri yang berani nak makan-makan rasuah ni. Sebab apa? 5 tahun engkau boleh jadi orang yang berguna, engkau boleh jadi pemimpin yang dikenang sepanjang zaman, atau engkau ke penjara. Kalau berani buat yang ni, tengok, tak ada siapa aku ingat berani jadi menteri. Tak ada siapa minat nak jadi menteri, aku ingat. Pasal apa? Tak boleh makan rasuah, tak boleh kaya. Dan parti yang akan sambung selepas 5 tahun tu, parti tu dia akan inquiry yang lama ni. Faham? Kenapa tak nak buat benda ni? Cadangan aku ni kenapa tak berani buat? Rakyat tak payah bersusah payah nak keluar mengundi, tak payah. Dia automatik tukar setiap 5 tahun. Ada berani? Tak berani. Yang kedua, kuatkuasakan peraturan undang-undang Akta Lompat Parti. Kalau berani buat yang ni, tak usah duk sembang lah. Buat yang ni kalau berani. Cabar Perdana Menteri kalau berani buat yang ni, Akta Lompat Parti ni. Buat tengok. Itu yang buat loan 5 tahun sepenggal tu semua, mati jatuh bankrupt lah kalau kerajaan tumbang. Tak sampai sepenggal. Nampak ni? So kita ni sebagai rakyat jadi mangsa keadaan. Dia orang membolot kekayaan. Mana ada menteri yang miskin? Yang miskin kita lah. Ada menteri wakil rakyat yang miskin? Tak ada. Semua kaya-kaya. Anak mereka duduk rumah makan tidur pun ada dalam beribu sebulan. Faham tak ni? Kita lah yang meletakkan mereka sampai tempat tinggi-tinggi macam tu. Sudahnya kita yang tak ada apa.
Nak makan minyak masak pun tak ada, nak cari telur ayam pun tak jumpa. Depa makan apa? Keperluan dia orang semua cukup. Faham ni? So cadangan saya kepada kerajaan, kepada parlimen, walaupun suara aku tak boleh nak masuk parlimen, belum jadi wakil rakyat. Kalau dah masuk parlimen, dah jadi ahli parlimen, aku masuk Dewan Rakyat, aku rasa kiamat Dewan Rakyat tu aku kerja kan. Dua saja, sama ada aku bertanding atas parti politik yang sedia ada, atau aku bertanding dengan parti bebas. So kita tengok apa nak jadi. Pasal apa? Dua perkara ni kita cabar Perdana Menteri. Kalau bawa, usulkan benda ni ke parlimen kalau berani. Pertama, kuasakan tak lompat parti. Kita nak tengok. Siapa lompat parti, penjara 10 tahun. Dan seluruh harta dirampas. Dan tidak boleh lagi terlibat dengan politik. Kerana apa? Lompat parti adalah satu pengkhianatan terhadap undi rakyat. So, fikir-fikirkan. Sekian. Wassalam.